Hai, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat Facebook Bursa Marketplace. Selamat datang ke Chit Chat Bursa Marketplace. Saya Muhammad Asri Ahmad, adalah social influencer kepada Bursa Marketplace Bursa Malaysia daripada Asri Ahmad Academy. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi kepada anda di luar sana yang mengikuti Facebook Chit Chat kita pada pagi ini, bagaimana ataupun panduan untuk anda terlibat dalam dunia pelaburan saham. Okey, sebab sepanjang pengkongsian saya lihat ramai lagi masih tidak faham, tidak tahu tentang kewujudan pasar saham. Jadi hari ini kita nak bercerita bagaimana anda beginner, anda newbies dalam dunia saham ni, anda zero dalam saham. Hari ini kita nak sama-sama belajar dan apa kata kita like, kita follow, kita share perkongsian kita pada pagi ini, dan anda juga dibenarkan untuk bertanya di bahagian komen di Facebook Bursa Marketplace untuk sama-sama kita belajar. Dan bila kita sebut tentang saham, okey, apa itu saham? Ramai bila sebut saham, mereka beranggapan bahawa saham adalah forex trading. Mereka ingat saham adalah unit amanah, saham adalah MLM, saham garanti boleh untung. Ini semua perkara-perkara yang disalah tafsir oleh masyarakat kita pada hari ini. Dan oleh itu hari ini kita nak cerita bahawa saham bukanlah forex trading, saham bukanlah unit amanah, saham bukanlah MLM, saham juga bukanlah pelaburan yang menjanjikan pulangan yang garanti kita boleh untung. Tidak. Tapi pelaburan saham adalah perniagaan yang mana kita menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat dalam syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey. Dan soalan kenapa kita perlu melabur hari ini? Ini soalan-soalan favourite, kenapa kita perlu melabur? Ya, di luar sana tuan-tuan dan puan, banyak instrumen-instrumen pelaburan yang ada. Kita ada unit amanah, kita ada pelaburan saham, kita ada pelaburan hartanah, kita ada pelaburan emas dan sebagainya. Tetapi suka untuk hari ini kita berkongsi tentang peluang dan ruang yang ada dalam dunia pelaburan saham, kerana salah satu lubuk emas yang sepatutnya kita terlibat adalah dalam dunia pelaburan saham. Dan mengapa kita kena melabur hari ini? Okey, saya percaya semua orang mengimpikan, mendambakan satu keadaan yang baik, yang mana kita ada wang lebihan kita dapat pergi bercuti, kita dapat menjana pendapatan kita yang lebih. Jadi banyak sebenarnya sebab-sebab kenapa kita melabur, dan kenapa saya suka cerita tentang pelaburan saham, okey, berbanding produk-produk lain. Okey, yang pertama, keseronokan apabila kita terlibat dalam dunia saham ni, kita tidak memerlukan kelaikan akademik untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham, tetapi kita perlukan ilmu pelaburan. Tidak kira kita hanya berkelulusan PMR, kelulusan SPM, diploma, ijazah, PhD sebagainya, semua orang boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham ni. Okey, jadi tak perlukan kelaikan akademik. Jadi semua orang boleh terlibat. Dan apa syarat kita untuk terlibat dunia saham ni? Yang pertama, langkah pertama yang harus anda buat adalah dengan membuka akaun CDS. Okey, itu langkah pertama. Dan soalan juga, nak buka akaun CDS ni apa yang syarat yang diperlukan? Syarat pertama untuk kita terlibat dalam pelaburan saham, kita perlukan ada akaun CDS, dan syarat utama untuk membuka akaun CDS adalah umur 18 tahun ke atas, perlukan salinan penyata bank, dan kita perlukan salinan kad pengenalan. Hanya 3 ni syarat dia. Syarat utama dia mudah. 18 tahun ke atas, perlukan salinan penyata bank dan juga salinan kad pengenalan untuk anda memulakan pelaburan anda dengan membuka akaun CDS di mana-mana bank pelaburan yang ada di luar sana. Orang sebut juga bank pelaburan tu macam mana? Bank pelaburan tu seperti Maybank Investment Bank, Hong Leong Investment Bank, RHB Investment Bank, dan banyak lagi. Dan semua maklumat yang kita nak tahu kat mana broker bank kita boleh buka, apa panduannya, semuanya anda boleh layari laman web bursamarketplace.com. Okey, di sini semua maklumat tu ada dan kita akan go through. InsyaAllah sama-sama kita akan tengok apa yang ada dalam platform ini untuk anda yang baru, yang berminat untuk terlibat dalam pelaburan saham, dan kita boleh sama-sama layari sebentar lagi. Okey, so bila kita dah buka akaun CDS, apa perlu kita buat? Kita boleh pindahkan dana kita daripada bank simpanan kita, wang simpanan yang kita ada di bank yang kita ada, daripada wang lebihan kita di mana-mana bank kita boleh pindahkan kepada pihak bank pelaburan di mana tempat kita buka akaun CDS. Dan diingatkan, jangan sesekali memberi wang anda atau dana anda kepada pihak ketiga.
Okey, anda kena pastikan wang anda tu di pihak bank. Bank yang akan memegang duit tu disimpan dalam satu akaun dipanggil trust account, akaun amanah yang disimpan dalam akaun bank yang di mana tempat anda membuka akaun CDS anda. Jadi jangan terpedaya. Sebab hari ini saya lihat ramai ada juga pihak-pihak tidak bertanggungjawab menggunakan platform pelaburan dengan mengambil deposit atau mengambil wang daripada masyarakat. Ini satu perkara yang tidak sihat dan tidak dibenarkan sebenarnya dari segi undang-undang. Jadi berhati-hati di situ. Dan apabila kita membuka akaun, kita akan diberikan platform untuk urus niaga saham ini dibuat. Okey, tak kira anda buka di mana-mana pelaburan, kita akan diberi platform seperti anda mungkin boleh lihat di laptop saya ni. Saya currently saya menggunakan Hong Leong Investment Bank. Anda akan diberikan online trading platform untuk anda membuat urus niaga beli dan jual saham. Dan tanggungjawab beli dan jual adalah tanggungjawab diri kita sendiri. Okey, bukan pihak ketiga. Tetapi anda juga boleh meminta bantuan daripada wakil peniaga yang sah. Okey, wakil peniaga ni nama lainnya adalah remiser ataupun dealer. Yang mana mereka mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan tugas mereka untuk bantu anda. Okey, bantu anda jika ada sebarang kemusykilan, jika ada sebarang masalah mereka akan bantu. Tapi suka saya ingatkan, pelaburan adalah tanggungjawab kita sendiri. Okey, kita sendiri, bukan pihak ketiga. Tu saya suka tekankanlah. Dan apabila kita dah ada akaun transaksi yang kita ingin beli jual saham ni, soalannya seterusnya, berapakah modal yang diperlukan? Okey, berapa modal terpulang kepada anda? Berapa modal yang anda ada, wang lebihan yang anda ada yang ingin anda laburkan dalam pelaburan saham dan anda masukkan dalam akaun bank dan anda boleh buat urus niaga pelaburan saham ni. Dan modal ni bukan isu lah. Isu modal ni bagi saya, modal duit adalah modal nombor dua. Modal pertama, ia perlukan duit untuk melabur, saya tak nafikan. Tapi modal pertama adalah modal ilmu. Kita perlukan ilmu. Sebab itu, kalau orang kata tak ada masa nak pergi seminar, tak ada masa nak beli buku, sekurang-kurangnya apa kata kita layari laman web sekali lagi Bursa Marketplace. Cuba, sebab ada ruang untuk beginner, ada ruang untuk experience. Banyak maklumat dan video-video khusus untuk anda yang baru atau orang yang baru nak terlibat dalam dunia pelaburan saham ni. Dan untuk orang yang advance pun, macam mana nak pilih syarikat-syarikat yang bagus dari segi asas fundamentalnya juga di laman web ni. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey. Dan apabila kita membuat pembelian dan jualan saham, ada kos yang dikenakan. Ini jangan terlepas pandang. Okey, kos yang dikenakan adalah kos yang dipanggil brokerage fee. Okey, dan juga stamp, ada 3 jenis kos sebenarnya. Brokerage fee, clearing fee dan stamp duty. Cuma baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah umumkan bahawa stamp duty dan clearing fee dimansuhkan kepada mereka yang baru membuka akaun CDS. Dan anda yang baru buka akaun CDS, kalau hari ini atau kejap lagi atau besok bertindak untuk membuka akaun CDS, jadi fee tersebut juga dimansuhkan. So hanya satu kos saja yang muncul, iaitu brokerage fee. Dan brokerage fee sangat minima, antara 0.1 hingga 0.42% atas urus niaga yang kita buat. Okey. So tak ada isu lah untuk kita sama-sama terlibat. Okey. Itu mukadimah saya yang pertama. Sambil tu ada soalan daripada follower-follower kita yang mengikuti program kita pada pagi ni. Okey. Apa kata kita share, kita like, kita komen untuk saya bantu. Okey. Ya. Isyam, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi Muhammad Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, awal-awal dah nak selamatkan diri, pelaburan tanggungjawab. Ya, memang betul Muhammad Syawal. Memang pelaburan tanggungjawab kita. Tanggungjawab diri sendiri, nak tanggungjawab siapa lagi? Kan? Dan itulah namanya pelaburan. Kalau kita nak salah, kalau kita beri saranan, okey, beli saham ni, saham tu naik, memang kita dipuji. Tapi kalau saham tu jatuh, kita juga dipersalahkan. Dan memang dari segi peraturannya, dari segi undang-undangnya, saya sendiri tak dibenarkan untuk membuat saranan apa-apa beli jual saham. Pelaburan adalah, even though syarikat broker mempunyai para penganalisa mereka sendiri pun akan membuat disclaimer bahawa pelaburan adalah tanggungjawab diri kita sendiri. Alright.
Alright, okay, ada lagi. Alright, dan bila kita sebut tentang pelaburan saham ni, saya suka nak kupas pelaburan saham adalah perniagaan. Okay? Kenapa saya katakan perniagaan dan bukan perjudian? Kerana kita membeli saham syarikat dan kita kena tahu dan kena pilih syarikat yang betul. Okay? Sebab kita bukan beli nombor, kita membeli saham dan kita menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Sebab itu, apakah ilmu yang perlu kita dalami untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya? Kita perlukan ilmu fundamental, okay, mengkaji asas-asas syarikat. Okay. Kedua, kita ada ilmu teknikal, mengkaji pergerakan harga saham. Dan yang ketiga, kita kena tahu apa yang berlaku dalam pasaran, iaitu dipanggil sentiment analysis, menganalisa keadaan sentimen pasaran. Sebab itu kita kena rajin membaca. Okey, kita kena rajin membaca dan kita kena tahulah apa yang berlaku dalam keadaan pasar. Dan hari ini kita boleh lihat banyak saham-saham pada hari ini begitu aktif, dan alhamdulillah Bursa Malaysia aras petunjuk FBM KLCI kita hanya memerlukan lagi 10 mata, tak sampai 10 mata, hanya lagi 7 mata untuk berada di paras tertinggi dalam sejarah pasaran saham di Bursa Malaysia. Ini semua peluang dan ruang yang sepatutnya kita rebut, dan kita sudah kepada mereka yang memang telah maklum, yang mengikuti keadaan pasaran, harga minyak mentah dunia juga berada di paras tertinggi dalam tempoh 3 tahun, dan harga aluminium besi juga berada di paras tertinggi dalam tempoh 3 tahun ni. Dekat sinilah wujudnya peluang dan ruang untuk kita pilih sektor-sektor yang terlibat dan saham-saham yang terpilih. Ini semua ada ilmunya. Okey? Itu yang kita nak kongsikan pada hari ini. Dan ada soalan, Rohaza Abu, kat mana nak tengok bonus issue and dividend diumumkan? Okey? Sebenarnya kita boleh tengok dekat trading platform kita. Sebab saya percaya mungkin anda yang mengikuti Facebook kita pada pagi ni, okey, cik-cik macam mana, apa kata sambil nak senang cerita, apa kata kita share, kita like, okey, agar lebih ramai boleh mengikuti, kerana Facebook Bursa Marketplace sentiasa memberikan ilmu-ilmu percuma. Mereka buat secara online dan mereka juga buat secara offline. Ada seminar yang mereka anjurkan di Bursa Malaysia, dan ada banyak maklumat perkongsian dibuat di Facebook Bursa Marketplace dan juga di platform Bursa Marketplace. Alright? So macam mana nak tengok saham yang diumumkan bonus isu dividen? Anda boleh tengok, saya bagi cara mudah lah. Cara mudah yang pertama, anda boleh ke platform anda, platform dagangan saham anda, dan anda boleh lihat maklumat-maklumat itu. Anda klik di bahagian syarikat, cuba klik bahagian pengumuman announcement, bahagian pengumuman syarikat atau announcement, di situ akan dimaklumkan. Dan biasanya syarikat-syarikat tersebut akan ada logo simbol C di sebelah syarikat. Sebagai contoh, ni kalau orang tanya saya macam contoh, kat mana nak tengok saham-saham yang memberikan dividen, saya boleh ambil ini contoh, bukan sarana untuk anda beli. Saya ulang, tanggungjawab anda. Saham MyEG, jika di platform anda MyEG ada simbol C, di situ kita kena baca dan akan dimaklumkan bilakah tarikh pemberian dividen akan diberi. Dia pengumuman telah dibuat. Jadi simbol C itu adalah simbol pengumuman telah dibuat, dan kita kena tahu bilakah tarikh pemberian dividen tersebut dan bilakah tarikh yang kita layak untuk terima dividen tersebut. Okey? Tu soalan yang kita dapat daripada Rohaza Abu. Alright, ada lagi soalan sebab ramai-ramai. Mari kita share ramai. You all kena rajin selalu masuk Facebook Bursa Marketplace. Okey, sebab banyaklah kalau tentang produk. Anda boleh go through, cuba tengok dekat Facebook ni, Facebook Bursa Marketplace ni, ada pelbagai produk-produk, video-video tentang produk-produk yang ditawarkan di Bursa Malaysia. Okey, dan tadi saya kata kenapa, bagaimana kita terlibat dunia saham, kenapa kita kena melabur, cara kita buka akaun semua dah jelas, apa produk yang ada di Bursa Malaysia. Cuba go through Facebook Bursa Marketplace ni, dan antara video-video yang telah dikongsikan berkaitan dengan apa itu exchange traded bond yang sukuk, apa itu exchange traded fund, apa itu saham, apa itu warrant, apa itu call warrant. Jadi banyak video-video ni. Selain daripada di Facebook Bursa Marketplace, anda juga boleh layari di platform bursamarketplace.com.
Alright. Dan tadi saya bercerita tentang macam mana kita dalam pelaksanaan saham ni pula anda kena kenal pasti sebelum anda nak terlibat ni anda nak jadi apa. Anda nak jadi seorang pelabur yang bijak, anda ini seorang pedagang yang cekap, atau anda ingin menjadi seorang spekulator. Itu janganlah kita tak nak jadi seorang spekulator, kita nak jadi seorang pelabur yang berinformatif. Pelabur yang bijak adalah seorang pelabur yang berinformatif dan menggunakan maklumat-maklumat dari sumber-sumber yang betul. Okey. Dan apa beza juga pelabur dan pedagang? Ini ramai soalan-soalan yang biasa saya terima. Pelabur adalah kita membeli saham, memiliki saham syarikat dan kita menyimpannya dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okey. Lebih dari 1 tahun kita panggil pelabur. Pedagang kita menggunakan strategi lebih kepada teknikal dan untuk membuat duit dengan cara lebih pantas, dan cuma skill pelabur dan pedagang ni berbeza. Alright? Dan macam mana nak buat paper trade dalam bursa marketplace? Okey, kan saya tunjuk macam mana kita boleh gunakan platform bursa marketplace, kerana di platform bursa marketplace kita boleh berdagang atau jual beli saham secara olok-olok. Sebelum kita tak terlibat dalam dunia realiti, kita boleh ambil feel dulu. Ambil feel, gunakan platform, sekejap lagi pun saya tunjuk kejap lagi. Bursa marketplace memang terbaik untuk dapatkan maklumat syarikat. Betul Nazwa Wawa, kan? Terbaik kan? Dah lah percuma. Tapi ramai tak tahu. Sebab tu saya kata, apa kata hari ni, kita share perkongsian saya hari ini, kita share Facebook Bursa Marketplace agar lebih ramai orang terdedah dengan pelaburan saham ni. Sebab saya simpatilah dan kesian ramai orang masih skeptikal tentang dunia pelaburan saham, sedangkan kita boleh tengok sendiri hari ini Bursa Malaysia melalui Bursa Marketplace, satu portal informasi berkongsi kepada masyarakat tentang pelaburan saham. Jadi mari kita ramai-ramai tekan share, kita komen, kita like, dan siapa kata best Bursa Marketplace, cuba tulis best Bursa Marketplace, informasi yang diberikan, tulis best. Barulah ada orang Bursa Marketplace akan lebih agresif memberikan informasi-informasi untuk kita. Okey, cepat ramai-ramai meh. Cakap Bursa Marketplace terbaik. Komen bahagian tu ramai-ramai. Okey. Alright. So sementara itu, apa kata kita tengok apa yang disediakan oleh Bursa Marketplace. Okey. Mungkin agak jauh kamera tu, tapi tak apa. Cuba masuk Bursa Marketplace, alright.com, dan anda boleh klik bahagian beginner. Okey, kat sini ada macam-macam sebenarnya. Introduction to share investment, set 7 sebab kenapa kita terlibat dalam dunia pelaburan saham. Begin your share investment journey in 3 simple step. Langkah-langkah untuk newbies sangat jelas di sini. Bila buka terus dia on syariah mode. Ya. Untuk kita kenal pasti saham itu patuh syariah atau tidak, kita klik button. Tepi ni ada button on off ni. Kat atas tu simbol bulan sabit. Anda klik di situ, on secara automatik. Saham-saham yang kita nak kaji adalah saham-saham yang patuh syariah. Jadi tak perlu bimbang dari segi kepatuhan syariah yang ada. Okey. Alhamdulillah Mama, yes, Kisha, Hasina, Bursa Marketplace terbaik, betul. Roslan, Bursa Marketplace. Hasina Hasan, Dok Hasina. Okey, Bursa Marketplace best. Betul, memang kita gunakan platform ni, dan adalah percuma kan. Dan saya percaya platform yang diberikan ni adalah platform yang kita, bagi saya banyak platform luar sana yang third party platform, tapi kenapa tidak kita gunakan platform yang disediakan oleh Bursa Malaysia, kan? Sebab mereka adalah pasar yang ada di Malaysia, mereka juga adalah authority yang ada di Malaysia, dan kenapa tidak kita go through laman web ni. Dan saya nak bagi tips lah hari ni kepada mereka yang follow, kan, sebab ramai tanya, Haji saya ni tak sempat lah nak pergi seminar ni semua. Jadi macam nak tahu saham, saya nak kaji saham tu bagus atau tidak. Saya bagi satu tips. Lepas ni kau godit website ni. Satu tips, you pergi dekat bahagian, kalau kat atas tu nanti, kat scroll website Bursa Marketplace, kat tu ada gambar macam spanner. Klik spanner tu, you klik dekat bahagian alpha indicator. Okey? Klik dekat alpha indicator. Dekat sini akan ada pilihan saham-saham yang telah dikaji oleh tim Bursa Marketplace. Ada cara-cara fundamentalnya, cara-cara momentumnya, cara-cara dari segi macam mana mereka membuat pilihan saham,
di situ ada. Tak zoom lah, saya kata kamera kita jauh sikit, nak zoom tu tak nampak. Tak apa, cuba masuk je. Bursa Marketplace, jangan takut. Tekan je, tak menutup. Okey, tak menutup. Jadi kita tekan, nampak? Dia akan keluar screener yang mungkin tulisan dia kecil. Sebab tu saya kata you all kena tengok. Dia akan keluar warna oranye, warna kuning, warna kelabu cair. Okey, anda klik kat situ, contoh depan kita ambil saham Ion sebagai contoh. Dia akan buat, dia telah membuat kajian dan ada average score. Kalau average score tu 8 hingga 10, itu jalan pintas, itulah saham-saham yang ada fundamental yang kukuh. Okey. Dan maklumat tu semua ada. Kita nak tahu tentang apa? Kalau kita klik tadi Ion, pada mereka yang tak pernah dengar, klik profile, kita boleh tahu apa syarikat tu buat. Kita boleh klik bahagian financial, melihat untung rugi syarikat. Kita boleh klik ownership, boleh tahu siapa pemegang saham dalam syarikat tersebut. Kita boleh klik bahagian news, segala maklumat tentang syarikat ada di situ. Ni best, it's a one-stop center untuk kita orang baru nak kenal pasti syarikat yang kita labur ni betul atau tidak, syarikat kita labur ni berfundamental kukuh. Kalau susah sangatlah kan, guna je market screener yang dibuat oleh Bursa Marketplace. Tapi tak, kita dah kaji, dibantu oleh sistem yang dibuat oleh Bursa Marketplace, tetapi tanggungjawab kitalah yang memilih saham mana yang kita nak pilih. Tapi tak adalah kita masuk beli saham ikut-ikut orang. Tak, kita at least kena mengkaji. Saham ni untuk orang yang rajin. Okey, bukan untuk orang yang malas. Alright? So ni antara platform ni, ramai tanya saya, Haji pakai platform apa? Saya pakai platform Hong Leong. Hong Leong Investment Bank. Okey. Sebab saya juga pemegang lesen pasaran modal di Hong Leong Investment Bank. Okey, tapi boleh buka di mana-mana bank pelaburan. Tak perlu bimbanglah, tak perlu buka dengan saya, boleh buka dengan mana-mana bank pelaburan yang ada yang berdekatan dengan anda. Alright. Apa lagi? Sekarang dah berani. Sekarang ni dia berani tunjuk muka. Ni ada cikgu ni buat live tapi takut tunjuk muka. Bila komen pergi blog, dasar penakut. Sekarang ni dia berani tunjuk muka. Siapa berani tu? Saya memang berani, tak pernah tutup muka lah. Saya tak pernah lah tutup muka kot, kan? Alhamdulillah saya dah berkongsi ilmu pelaburan saham ni tuan-tuan lebih 8 tahun kepada masyarakat Malaysia, dan saya juga merupakan social influencer Bursa Marketplace atau ikon kepada Bursa Marketplace Bursa Malaysia. Jadi saya percaya perkongsian saya, pengiktirafan yang diberikan oleh Bursa Malaysia, saya amat hargai, dan saya percaya mereka bukan memilih sebarang orang untuk berkongsi kepada masyarakat. Jadi mereka pun dah tapis orang yang mereka pilih, dan alhamdulillah saya salah seorang yang terpilih. Alhamdulillah. Ya, Ashraf Abdul Rahman, Bursa Market berwajah baru memang awesome. Betul. Saya pun suka. Clean kan? Bersih. Kita apa orang kata, sejuk mata memandang. Itu macam ni lah, bila you all komen, nampak tak orang yang buat yang menyiapkan Bursa Marketplace pun akan seronok. Kasi sekarang masalahnya kita beri pujian kan, sebab kita gunakan platform tersebut. Okey. Terbaik Haji, hai Nadia. Bursa Marketplace best, thank you. Bursa Marketplace wajah yang suka buka setiap hari, betul. Kan? Macam inilah. Terima kasih kepada semua yang berkongsi. Datuk Azrin daripada Terengganu, Bursa Marketplace membantu memudahkan kita segi fundamental technical. Betul Datuk? Yes. Macam Datuk, okey tak? Bukan kena GST pun tekan bursa. Ya kan? Percuma kan? Tapi itulah, bila percuma pun kadang orang tak hargai. Kan bukan kena bayar. Dah ada orang tanya saya, apa beza Bursa Marketplace dengan platform yang lain? Platform yang lain tu platform yang kita pun tak tahu siapa yang buat. Siapakah orang yang mengawalnya, maklumat tu betul tidak? Kita mungkin boleh ragui maklumat yang ada. Saya tak kata mereka menipu, macam salah faham. Tapi mengapa tidak kita gunakan Bursa Marketplace portal, kerana ianya di bawah Bursa Malaysia, kan? Tak salah pun kalau nak guna platform-platform yang di luar sana, tak ada masalah. Cuma saya suka dari segi wajahnya, saya suka dari segi screenernya, saya suka dari segi saya nak tahu segala maklumat syarikat, semuanya ada di platform yang diberikan. Sebab tu saya memang berkongsi tentang penggunaan Bursa Marketplace, dan ini yang juga kita kongsikan. Apa nak tengok macam mana nak kaji syarikat tu bagus atau tidak, memang kita gunakan Bursa Marketplace di seminar labur saham yang kita anjurkan, dan juga di seminar The Protege yang kita anjurkan. Alright.
Meriah hari ni, alhamdulillah. Ramai saya lihat anak-anak murid saya ikut serta. Kan, korang dah senyum lebar pagi ni kan. Saya tahu ramai dah untung kan, saham-saham minyak kan. Dah naik minyak dah korang. Okey, saya ucap tahniahlah kepada mereka yang bertindak dengan ilmu dan jaga emosi, jaga trading plan. Okey, doakanlah insya-Allah kalau kita lihat hari ni bursa meningkat 10 mata dan hanya perlukan 7 mata untuk break new historical high. Kita boleh tengok ramai-ramai, kita tepuk tangan bila bursa hit new high. Okey, dan kita nak lebih ramai lah sebenarnya masyarakat kita terlibat dengan dunia pelaburan saham ni. Daripada kita masuk pelaburan-pelaburan yang tidak menguntungkan tu, apa kata kita masukkan. Alhamdulillah, Robi RBI janggut, terbaiklah Tuan Haji, ilmu tunjuk ajar yang diberikan cukup bernilai, tanpa ilmu kita takkan berjaya. Betul kan, kita kena ada ilmu. Apa pun tindakan dalam kehidupan kita, kita perlukan ilmu. Okey, cuma tak, kalau orang kata okeylah Haji, saya tak ada masa seminar hari ni, siapa yang ikuti saya undah banyak kali ni, bukan nak promote, memang kena promote sebab bendanya bagus. Anda boleh layari at least Godek, platform bursa marketplace ni. Banyak sangat maklumat yang bagus untuk kita terlibat. Untuk kita yang baru ni tak tahu. Cuma isunya bila kita baca tak faham. Sebab tu kita anjurkan seminar supaya you faham apa yang kita lihat di platform tersebut. Dan program kita pun mendapat sokongan penuh daripada bursa marketplace. Alright? Kita akan tunjukkan macam mana nak kenal pasti syarikat tu. Apa bisnes dia? Sebab kan tadi saya kata saham adalah perniagaan. Kita sebelum nak melabur syarikat tu, nama contoh hibiscus. Bila sebut hibiscus, orang kata ini bunga raya. Kan nama hibiscus. Dia buat apa? Entah. Tapi orang kata belilah saham ni, dia nak naik. Jadi kita apa kata kita gunakan platform bursa marketplace, kita kaji hibiscus, syarikat hibiscus. Oh, syarikat ni patuh syariah. Kedua, syarikat ni terlibat dengan industri oil and gas. Ketiga, siapa pengurusan syarikat ni? Okey, sebab pengurusan yang baik akan membawa kepada syarikat, akan membawa kepada ke arah kebaikan kepada syarikat. Yang mana pengurusan yang baik, bisnes yang baik, pengurusan yang baik akan bawa keuntungan kepada syarikat dan kita tumpang keuntungan tersebut. Dan tengok pula untung tidak syarikat yang kita laburkan ini, kita melihat dari segi financial, maklumat di bahagian financial, yang mana di bursa marketplace platform, dia akan beritahu kita untung rugi syarikat. Adakah syarikat ni untung, berapa banyak syarikat ni aset dengan hutang, berapa banyak aliran tunai yang dia ada, cash yang dia ada dalam syarikat. Barulah kita labur dengan syarikat tersebut. Barulah kita faham perniagaan yang kita laburkan. Itu seronoknya platform yang diberikan oleh bursa marketplace. Dan untuk mudah menggunakan alpha indicator, at least sekurang-kurangnya kita dari segi fundamental tu, dia kalau kita kurang mahir pun sekurang-kurangnya kita faham apa yang dibentangkan di website tersebut. Dari segi fundamental syarikat ni bagus, syarikat ni untung. Jadi tak adalah kita terlibat dalam pemilihan saham yang salah. Ini seronoknya maklumat yang kita ada di bursa marketplace. Alright. Hibiscus. Hore. Sapura Energy ke hibiscus ke? Macam-macam korang kat situ Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Zarin. Okey. Nur Syafiqah. InsyaAllah Nur Syafiqah kita jumpa di UiTM Segamat. Moga pada Sabtu ni lebih ramai pelajar-pelajar dan masyarakat di sekitar Segamat dapat sama-sama dalami ilmu pelaburan saham. Hari Sabtu ni jangan lupa di UiTM Segamat Johor, program anjuran bersama Asiam Academy, Bursa Malaysia I, Bursa Marketplace dan UiTM Johor dan CIMB Securities. InsyaAllah. Okey, kita jumpa hari Sabtu ni. Bukan sekadar pelajar, anda yang berdekatan juga boleh sama-sama dengan kita. Dan saya akan tunjukkan lebih banyak lagi macam mana kita nak terlibat dan menggunakan platform Bursa Marketplace yang ada. Cuma nasihat saya, sebaiknya Bursa Marketplace ni adalah portal yang percuma. Sebaiknya cuba daftar. Jangan gunakan platform yang tak berdaftar ni. Kalau tak daftar, tak semua maklumat anda boleh go through. Jadi caranya you daftar, log in sebagai register, okey? You just log in atau register sebagai bukan sebagai pelanggan, sebagai pendaftar lah kan. Untuk jadi macam members kepada Bursa Marketplace. Jadi anda boleh download report. Itu satu lagi features yang menarik. Okey, yang mana sebagai contoh saya nak kaji lah orang tanya saya, Haji hibiscus ke, nak kaji Sapura, macam nak kaji, macam nak terkenal pasti syarikat tersebut. Jika anda download report, okey, di platform Bursa Marketplace,
mereka bukan mengkaji satu syarikat. Mereka juga akan mengkaji piece yang ada dalam industri tersebut. Okey, sebagai contoh, jika kita kaji satu saham, contohlah sebab orang banyak post saham Sapura Energy lah, saham Hibiscus lah kan. Kita juga bursa akan sortkan mengikut sektor yang sama. Kita bukan dapat satu syarikat, kita akan dapat syarikat-syarikat dalam industri yang sama. Dari situ shortcut pula, kita kajilah syarikat-syarikat yang sama tu. Sebab dalam satu sektor, contohnya hari ni orang kata, saham minyak naik Jadi kalau saham minyak naik ni, saya kenal mungkin saham Hibiscus sahaja. Saya tak kenal syarikat lain. Macam nak kenal pasti syarikat lain yang dah terlibat dalam sektor minyak? Di bahagian report tersebut memang telah ada saham-saham di dalam sektor yang sama. Jadi dia mudah lagi kita untuk dapatkan maklumat syarikat. Dan kita kajilah balik dari segi fundamentalnya, dari segi bisnesnya sama, dari segi pengusahanya, dari segi untung ruginya, semua maklumat tu ada. Dan terkini dari segi carta, technical analysis di platform Bursa Marketplace juga telah ada, pun memudah cara untuk kita melihat pergerakan teknikalnya. Okey. Jadi itulah ceritanya pada pagi ni. Ada cepat, apa soalan yang ada? Ni ramai anak murid saya ni yang dalam Facebook ni. Thank you guys. Terima kasih kerana setia bersama saya. Alright, Sunday Chit-Chat Full House tu Haji, boleh masuk 2 slot lagi. Kan? Inilah seronoknya bila program-program yang dianjurkan oleh Bursa juga mendapat mendapat sambutan. Jadi anda boleh pilih nak program, dan dulu pun memang kita mengadakan program percuma tapi orang tak hargai. Tapi hari ini saya percaya untuk anda hadir program yang dianjurkan oleh Bursa Marketplace, yuran komitmen RM10. Okey, itu pun sebab nak pastikan anda hadir. Kalau takut tempat kan daftar, lepas tu tak datang. Kan kesian orang yang lain nak datang. Ni dah penuh 2 slot lagi ni, macam mana? Sunday Chit-Chat, Sunday Chit-Chat. Saya hari Ahad dah penuh. Saya ingat Chit-Chat dengan Bursa. Saya pun mengambil idea daripada Bursa Marketplace buat program Chit-Chat. Saya pun buat program Chit-Chat di Shah Alam. Pendaftaran kita telah ditutup, 200 orang hadir. Dalam tempoh hanya 1 hari. Kita lancarkan 2 hari lalu dan telah pun full house. Ada mungkinlah kita manakah wakil Bursa ada kat sini, apa kata kita minta wakil Bursa Marketplace bersama dengan kita pada hari Ahad ni. So kita chit-chat bersama Haji Asri dan kita chit-chat bersama Bursa Marketplace. Macam so orang Bursa record, dia nampak. Kita alu-alukanlah wakil daripada Bursa Marketplace untuk bersama kita. Mungkin kita boleh go through penggunaan platform ni kepada anda yang baru nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Kalau you kata nak Bursa Marketplace datang program Chit-Chat, apa kata komen? Kami nak Bursa Marketplace join Chit-Chat hari Ahad. Bila banyak tu, diorang mesti datang. Sebab komen ramai-ramai. Okey, kepada yang nak datang hari Ahad ni, program Chit-Chat bersama saya di Shah Alam secara percuma, dan nak wakil Bursa ada, dan apa beza Bursa Marketplace dengan Malaysia Stock Biz, sama main sini. Biar diorang cerita apa beza dia. Okey, cuma saya ulanglah. Yusof Ramli, apa beza Bursa Marketplace dengan Malaysia Stock Biz? Bursa Marketplace adalah platform portal informasi yang dikendalikan di bawah Bursa Malaysia. Okey, siapa Bursa Malaysia? Bursa Malaysia adalah tempat pasar, tempat kita beli jual saham, dan Bursa juga adalah autoriti kepada pasaran saham di Malaysia. Jadi boleh guna keduanya, tapi cuba layari. Kalau tak pernah layari Bursa Marketplace, cuba layari. Best. Maklumatnya, informasi tu saya kagum lah, saya seronok. Dan kita tak perlu nak ragui lah maklumat yang diberikan. Okey, takkanlah platform ni nak menipu kita pula kan. Tak. Sebab dia adalah autoriti. Tapi cuma ramai tak tahulah nak Bursa Marketplace hadir. Zali Ahmad dah komen. Lagi sebab memang ramai. Dan kita go through 3 jam tu, selagi saya bercakap, saya akan go through lah platform ni juga untuk anda mudah faham dan boleh balik dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Okey. So guys, apa soalan? Jangan tanya saya sama pun nak naik je lain boleh. Daripada zero knowledge bila access Bursa Marketplace banyak bantu. Ya betul Datuk. Tengok Datuk Azrin daripada Terengganu juga, alhamdulillah alumni kita dah terlibat dengan saham, dan memang kami menekankan menggunakan platform Bursa Marketplace. Alhamdulillah. Nak Bursa Marketplace datang. Zafir, thank you. Okey.
Zafir, insyaAllah kita jumpa hari Ahad ni juga di Traders United nanti. Alright. So, kawan, apa-apa soalan, saya buka kepada anda untuk bersama-sama kita pada pagi ni untuk sembang chit-chat bersama Bursa Marketplace agar you all dapat manfaat pada sesi hari ni. Okay, bukan selalu kita dapat bersama ni. Tapi itulah, rajin-rajinlah, jenguk-jenguklah Facebook Bursa Marketplace kerana banyak informasi yang diberikan secara percuma, secara online, secara offline, dan saya percaya ia memberi manfaat kepada anda yang baru nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Okey. Dan juga kenapa kita kena melabur? Last kali lah saya nak kupas sikit. Okey. Saya nak just sebab persoalan ni memang persoalan favorite lah. Kenapa saham lah? Kenapa orang kata saham? Saham ni, keseronokan saham ni, ramai tanya juga, Haji, kalau kita untung saham ni, banyak untung ni, kena cukai tak? Dalam pelaburan saham tidak dikenakan cukai, tuan-tuan. Kita belum lagi dikenakan. Jadi sebarang keuntungan anda dalam pelaburan saham adalah tax free. Tidak perlu dikenakan cukai. Sebab syarikat yang untung, dia dah bayar cukai pun kepada kerajaan. Kita pula untung atas kenaikan harga saham, belum lagi dikenakan cukai. Dan kita hanya sebagai orang Islam, cukup haul kita hanya tunaikan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat. Okay? So tu antara kelebihan lah. Dan kelebihan juga saham ni, kenapa saya percaya semua orang boleh terlibat, kita tak perlukan banyak masa. Sebenarnya ramai kata, labur saham ni kena tengok hari-hari. Tidak, itu berdagang saham. Kalau kita nak melabur saham, tak perlu tengok hari-hari. Yang penting pilih saham yang bagus. Itu yang pentingnya. Okay? Dan sahamnya memang naik turun. Dan orang tanya, Haji, ni soalan dia tanya, sesuai ke nak pandang Haji masuk market sementara? Tak ada masalah. Kalau saya lihat sekarang ni, kalau nak masuk pasaran, saya tak nampak ada isu besar dan indeks kita nak menuju paras tertinggi, menunjukkan keyakinan para pelabur terhadap negara kita. Alhamdulillah, itu tanda yang bagus. Okey. Cuma kalau rasa takut tu apa akan jadi Haji nanti pilihan raya, nasihat saya, berhati-hati pada berapa hari bulan pilihan raya kita? 9 hari bulan. 9 hari bulan cuti umum, bursa tutup. Jadi 8 hari bulan berhati-hati. Kalau rasa takut, hindari pasaran 8 hari bulan. 9 hari bulan kita cuti, kita tunggu apa yang berlaku keputusan pilihan raya. 10 hari bulan anda akan nampak apa yang akan berlaku pada 10 hari bulan. Jadi boleh. Jadi kalau takut tu kurangkanlah exposure. Tapi tak ada apa nak takutlah kalau pelabur-pelabur asing pun masuk pasaran, kita takut. Saya rasa tak perlu takutlah sebab kita ada trading plan-nya, kita ada perancangannya, jadi tak perlu bimbang di situ. Aziz Rahman, zakat ia 2.5% atas keuntungan. Okey, nak cerita bab zakat ni, Aziz boleh follow saya punya Facebook. Malam tadi saya buat secara langsung program malam tadi, dan bersama Ustaz Ahmad Usni, anda boleh Ustaz kupas detail tentang pembayar zakat ni. Macam mana nak bayar zakat, cukup haul tu berapa, cukup haul tu ada cara-cara dia, boleh layarilah video semalam sebab aku nak cerita bab ni panjang. Okey. Muhammad Nizab Pawan, pandangan Haji tentang short selling intraday yang diperkenalkan. Pandangan saya, benda masih baru, tak semua broker menyediakan lagi platform tersebut, dan bagi saya tak perlulah kita nak bimbangkan sangat tentang perkara-perkara baru ni. Kita berkawanlah dengan trend, sebab short selling ni lebih kepada kita nak against the trend. Kita tahu ada peluang saham nak jatuh dan kita ambil peluang untuk menjual dahulu. Dari segi kepatuhan syariahnya saya masih belum dapat keputusan daripada panitia syariah. Kita tunggu dahulu dan kita buatlah apa yang ada sekarang dulu. Tak ada apa nak bimbang lah, sebab saya percaya tak ramai pun faham tentang short selling ni lagi. Short selling ni, kata lainnya adalah kita tak ada saham. Contohlah, kita ambil satu saham. Saya ambil contoh saham Sapura Energy, yang mana anda mengandaikan bahawa saham Sapura akan jatuh pada hari ini. Jadi anda jual saham yang anda tidak miliki dan membeli semula pada harga lebih rendah. Okey, anda akan untung di situ. Tapi sebaliknya, kalau anda andaikan saham tu jatuh dan tiba-tiba saham tu naik, anda kena beli semula pada harga lebih tinggi, maka anda akan rugi. Sama je sebenarnya. Cuma tak perlu lain tu lagi lah. Nanti kita kupas topik lain lah. Kita minta Bursa Marketplace panggil saya lagi dan kita bercakap lagi lah topik ni pula. Okey. Alright. Tuan Haji, macam nak tahu layak dapat dividen atau tidak Rexfer? Okey, senang je. Kalau kita beli sebelum, dia ada kan tempoh
ex-date, tempoh, dia simbol C tu, ni saya bagi bahasa mudah lah. Kalau kita beli sebelum sehinggalah ex-date, contoh saya sebut tadi, contoh MyEG, tarikh ex-date 24 April. Jika anda beli saham tu sekarang, sehinggalah 24 April, anda akan layak dapat dividen. Okey, penuh dia bukan prorated. Saham mereka, syarikat memberikan dividen kepada pemegang saham mengikut unit saham. Walaupun unit anda 100 unit, 1000 unit, 500 unit, 10,000 unit, based on berapa unit setiap dividen tu, berapa yang diberikan kali dengan unit saham yang anda ada, itulah jumlah dividen yang diberikan, dan dividen anda akan terus dimasukkan ke akaun bank anda. Pada bila dia akan tulis di bahagian announcement tu, bahagian pengumuman tu, payment date. Okey, di situlah boleh cek nanti dalam akaun bank yang anda, bila buka akaun tadi kan, buka akaun CDS tu, anda kan bagi salinan penyata bank. Itulah tujuan penyata bank. Untuk salah satu dia cara untuk anda pembayaran dividen dibuat, dan sebab hari ni orang dah tak keluarkan cek, semuanya secara online. Okey, sebab itulah perlukan penyata bank. Sebab tu ramai takut, Haji, penyata bank saya ni baki RM5. Macam mana boleh ke buka akaun? Boleh. Okey. Tapi kalau baki RM5, maksudnya kita tak ada wang lebihan lagi. Jadi tak apa, kita boleh buka akaun saham dahulu, tetapi jangan melabur lagi. Okey, sebab bila nak melabur dalam saham ni, kita perlukan wang lebihan. Okey, tak kisahlah berapa pun, tapi mestilah wang lebihan yang tidak digunakan. Maksudnya kita ada simpanan kita di tempat yang kita simpan, wang tu tak digunakan, dan wang tu lebihan tu yang kita ambil dan kita laburkan dalam pasaran saham. Kenapa saya katakan begitu? Kerana saham ni ada naik dan turun. Kita bukan cerita buat untung semata-mata. Pelaburan saham terdedah dengan risiko kerugian. Tapi bagaimana kita nak minimalkan kerugian tersebut? Sebab itulah perlunya kita ada ilmu. Okey, dengan ilmu lah kita dapat mengurangkan faktor risiko kerugian dan kita boleh dapat pulangan yang baik. Maksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kerugian. Kerana pelaburan saham tidak lari daripada kerugian. Tapi sebab tu orang kata, Haji, saya takutlah labur saham ni boleh buat saya bankrupt. Mana mungkin anda bankrupt kalau anda menggunakan wang lebihan? Kan, kalau guna RM1,000 yang ada, kita labur, macam mana nak bankrupt? Takkan RM1,000 tu jadi kosong. Kalau RM1,000 tu jadi kosong, bermaksud kita memilih saham yang salah. Dan saham-saham yang tidak ada asas fundamental, saham-saham yang diberi amaran oleh Bursa Malaysia, ada di laman web. Kategori saham-saham bermasalah ini, kategori saham yang dikategorikan di bawah PN17 dan GN3. PN17 untuk saham-saham yang bermasalah di papan utama, GN3 saham-saham syarikat yang bermasalah di papan East. Jangan orang tanya pula, Haji, East tu apa? Nak beritahu, di Bursa Malaysia hari ini kita ada, bukan 2, kita ada 3. Kita ada main board, papan utama, kita ada East Market, papan East, dan kita ada Lead Market. Ada 3. Dan semua maklumat ni you nak tahu semua dekat Bursa Marketplace. Alright? So Google lah balik ni kejap lagi, bila free nanti masa lunch time ke, kalau yang free tu boleh go through Bursa Marketplace punya website. Okey, cari kat situ. Dekat website ni juga ada macam-macam tentang research, tentang screener, tentang Bursa MITS, ETF. Nak cerita kalau tak faham tentang produk yang ada, semua ada dekat bahagian, klik je kat bahagian atas tu, you akan jumpa maklumat-maklumat tersebut. Dan dia ada, kalau untuk you terlibat dengan saham olok-olok, you nak beli olok-olok, you boleh pergi dekat bahagian games. Dia ada bahagian olok-olok. You tak duit you, dia olok-olok lah. Dan you boleh beli jual saham. Tengok, untung ke rugi? Jangan tak duit betul lagi. Kan, kalau tak bersedia, jangan tak duit betul-betul. Nanti rugi kau demam. Okey. Safian, hi UEM. Kenapa UEM tu? Dekat Bursa Marketplace ditulis kat mana syarikat yang bermasalah. Saya rasa belum ada. Tapi senang je nak tahu masalah tak kan? Kan ada screener. Kat bahagian screener tu kalau markah ada 1, tak ada, tu tak payah tengok lah. Sebab tu saya bagi hint tadi kan. Cuba you balik kejap lagi, you tengok kat bahagian, bukan kat bahagian screener tu, atau alpha indicator, klik kat situ. You pilih yang kat atas, you pilih kat bawah tu, kenapa? Pilih yang kat warna oranye, warna kuning tu. Okay, yang mana markahnya, average score dia 8, 9, 10.
Tu insyaAllah dari segi asas fundamentalnya bagus. Cuma jangan tanyalah, Haji dah beli tak naik-naik pun saham ni. Bursa marketplace pun bukan suruh beli dan memang dibagi, okey ni bagus besok naik. Tidak. Sebab itulah at least dah shortcut untuk kita pilih saham yang bagus. Sebab itu perlukan ilmu teknikal pula. Ilmu technical analysis untuk kita tahu bila timing yang sesuai untuk kita beli saham. Sebagai seorang pedagang lah. Tapi kalau seorang pelabur, a good company yang bagus, selain daripada anda boleh dapat meraih pulangan daripada kenaikan harga, anda juga boleh dapat pulangan melalui dividen. Jadi tak perlu tengok hari-hari kan, sebab you dapat dividen juga setiap tahun. Dan kebanyakan saham syarikat yang bagus memberikan 4 kali dividen dalam tempoh 1 tahun. Nak tahu mana? Google lah. Ataupun layari laman web Bursa Marketplace, semua maklumat terada lah. You kaji satu syarikat tu, dia akan cerita history pemberian dividen dan sebagainya. Safwan Abu Bakar, Tuan Haji bila buat nak kursus di Kuala Terengganu? Sebenarnya saya dah 2 kali ke Kuala Terengganu tahun ni. Alhamdulillah. Pertama sekali saya dapat berkongsi di program Labur Saham Kuala Terengganu dan diikuti dengan program seminar Labur Saham Negeri Terengganu di bawah program kerjasama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan juga Yayasan Islam Dakwah Terengganu. Dihadiri oleh 1,000 orang. Saya kagum melihat kebangkitan orang Terengganu yang hari ni akhirnya, orang kata orang dulu orang Terengganu ni tak nak belajar saham, tapi hari ni dah bertukar. Saya memang impress dengan sambutan yang luar biasa yang dibuat baru-baru ni, dan alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada mereka yang mengundang saya untuk sama-sama berkongsi kepada orang Terengganu tempoh hari. Okey, insyaAllah ada permintaan lagi, kita akan ke Terengganu lagi. Okey, Safian, doakanlah kami diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah saya akan ke sana lagi. Alright, ada lagi soalan? Cepat. Soalan-soalan newbies, come on. Apa sih soalan yang boleh saya jawab? Saya jawab. Okey. Dan saya ucap terima kasih kepada mereka yang mengikuti Facebook Live kita. Alhamdulillah nampak saya gembira melihat jumlah like, komen, share yang agak tinggi. Keep sharing guys, come on. Saya tengok 90 orang like, 90 komen. Share pun 40. Patut share pun mestilah 90. Marilah komen ramai-ramai agar ramai orang dapat lagi manfaat di Facebook Facebook Bursa Marketplace ni. Okey. Ada soalan lagi? Mana soalan-soalan lagi? Mari kita tengok soalan-soalan apa yang ada. Sementara saya ada ni, kita ada lebih kurang 10 minit lagi untuk bersiaran secara langsung ni. Jadi saya harap soalan-soalan teruskan bertanya untuk saya jawab. Dan boleh komen kepada yang terus mengikuti program Facebook kita, boleh komen kat bawah tu juga. Kami nak setiap minggu program bersama Bursa Marketplace, Chit-chat ni diteruskan setiap minggu. Dan topik apa you all nak boleh komen. Topik-topik apa yang you all rasa you all nak belajar, boleh komen di bahagian komen supaya pihak Bursa Marketplace boleh membuat program-program atau chit-chat ni berterusan. Okey. Kalau kita beli untuk jadi owner dan dapatkan dividen, jadi bila market crash, adakah masih balance untuk simpan saham tu jika FA betul-betul kukuh? Tak ada masalah sebenarnya Tuan Arif. Kalau kita beli saham tu, kita percaya tentang syarikat tersebut, market crash, saham tu as long business tu masih hidup, survive, dan syarikat masih mendapat keuntungan yang konsisten, meningkat naik, kejatuhan hanya disebabkan oleh sentimen, saham tu akan naik kembali. Sebab tu keunikan kalau kita ada ilmu teknikal, kita boleh jual dulu saham kita tunggu masa yang sesuai untuk beli semula, dan kita akan protect our capital. Sebaik-baiknya lah. Tapi kalau simpan pun tak ada masalah. Sebab kalau kita lihat banyak saham-saham yang kukuh, berlakunya kegawatan ekonomi 1998, berlakunya kegawatan ekonomi 2007-2008, saham-saham itu hari ini juga berada di paras tertinggi. Jadi tak perlu bimbang. Okey. Cuma saham apa tu kena kaji lah. Saya tak boleh bagi syarikat apa yang beri dividen tinggi dan berapa ratus tahun. Johan Ibrahim itu kita kena kaji sendiri. Saya tak boleh buat saranan beli atau jual. Kita kena buatlah. Dan dividen tinggi tak sebenarnya bergantung kepada keuntungan syarikat. Okey. Dan ada syarikat yang memberikan 4 kali dividen dalam tempoh setahun. Selain daripada dividen, saya nak beritahu kelebihan saham ni juga kita ada syarikat yang baik juga akan memberikan saham percuma melalui bonus issue. Ini semua corporate exercise yang kita akan bincang nantilah. Satu topik khas, kita kena bincang, saya percaya, you all kena komen lah topik apa. Topik pertama yang saya percaya you all kena komen adalah saya rasa tentang produk-produk.
yang ada di Bursa Malaysia. Apa itu saham, apa itu warrant, apa itu structure warrant, apa itu ETBS, apa itu ETF, apa itu derivatif. Benda ni dah ada, tapi mungkin kita kena buat satu program, satu chit-chat khas tentang produk-produk ni. Okey. Dan mungkin kita kena buat lagi tentang corporate exercise, apa yang dimaksudkan dengan bonus issue, right issue, private placement, supaya anda faham. Dividen macam mana diberikan, ni semua kita kena under topik yang kita boleh bincangkan. Okey, tuan, now is good time to buy. Ariel Ahmad. Ramai tanya saya, bilakah masa sesuai untuk melabur saham? Jawapan saya, bila-bila masa. Bila-bila masa, kerana bila kita ada ilmu, kita pandai mengetuk peluang yang hadir. Kalau tak ada ilmu, kita akan ikut orang lah. Oh, ekonomi tak bagus, jangan melabur sekarang. Cuba ambil falsafah yang dibuat oleh pakcik saya. Pakcik saya namanya Warren Buffett. Dia kata apa? When people fear, start become greed. When people greed, start become fear. Maksudnya apa? Bila orang tamak, kita kena takut. Bila orang takut, oh tak bagus ni tuan, masa tu kita kena tamak. Beza pemikirannya. Okey, dan doakan saya, insya-Allah 5 hari bulan saya akan berada di Omaha, United States bersama dengan pakcik saya. Doakan saya dapat selfie dengan pakcik saya itu, Warren Buffett. Saya akan berada di Mesyuarat Agung syarikat Berkshire Hathaway di Omaha, US, untuk bersama-sama untuk melihat kehebatan antara orang terkaya di dunia dan syarikat yang termahal di dunia, iaitu Berkshire Hathaway. Okey, doakan perjalanan saya dipermudahkan, insya-Allah. Pada 5 Mei saya akan berada di US dan bawa balik mungkin banyak perkara yang saya akan belajar nanti. Saya akan dapat akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak buat ke Shah Alam balik, Wizana Abu Bakar, kita ada program khas hari Jumaat, hari Ahad ni, chit-chat bersama THMA dan Bursa Marketplace. Saya tarik Bursa Marketplace terus. Okey, hari Ahad ni saya bagi free je. Ni, jangan cakap abang tak payung. Abang dah payung ni bagi program percuma. Okey. Dia kata kita selama ni bayar, ni kita bagi free. Yusof Ramli, berapa modal zero, berapa modal sesuai, tak kisah. Cik Yusof, berapa-berapa pun boleh, tak ada masalah. Tuan Haji, app saham apa yang bagus untuk Android, Bursa Marketplace saja? Okey tak? Boleh. Gunakan dulu Bursa Marketplace. Apps ni banyak sebenarnya. Yang paling bagi saya lah, kalau saya beginner pun, saya gunakan apps daripada Bursa Marketplace diikuti dengan apps daripada broker. Dua ni pun cukup lah. Dua ni pun dah tak habis. Tak habis nak explore. Okay, Hafizullah, Haji, bond issue, dividend warrant. Ni semua boleh, kita boleh bincangkan nanti. Dan program cicit akan datang. Berapa minimum capital diperlukan untuk jadi full time trader? Abdul Musawir, terpulang. Sebenarnya modal ni nombor 2, yang penting kena mantapkan ilmu pelaburan ataupun ilmu berdagang. Kerana strategi berdagang ni berbeza. Anda kena faham keadaan pasaran, anda kena faham technical analysisnya, anda kena faham time frame yang anda ingin laburkan. Ni skillnya berbeza. Dan saya suka katakan modal tu nombor 2. Sebab modal ni 5,000 ke 1,000 ke 10,000 ke, akhirnya pulangan yang kita cari. Kita nak 10%, kita nak 20%, whatever pulangan kita nak. Tapi skill tu, kena memahami keadaan pasaran sebelum kita terjun menjadi seorang pedagang. Saya nasihatkan pada newbie, tolong jadi pelabur dahulu, investor sebelum jadi pedagang. Terima kasih guys. Oh, seronok saya tengok. Berklik-klik, best love semuanya. Thank you. Makin seronok aku nak bercakap ni. Okey. Macam mana nak kira PE ratio dan mengetahui PE ratio yang bagus? Okey, PE ratio semua ada dekat Bursa Marketplace. Okey. Dia kena fahamlah apa maksud PE ratio. Sebab PE ratio adalah salah satu ratio yang diguna pakai oleh pelabur-pelabur tersohor untuk menentukan nilai syarikat tersebut di bawah nilai ataupun tidak. Okey, dan PE ni berbeza mengikut sektor. Dan kita mengkaji kalau mengikut apa yang dikongsikan oleh Warren Buffett ataupun Benjamin Graham, PE ratio yang baik adalah PE ratio yang di bawah 15. Okey, lagi single digit PE itu lagi bagus. Okey, tapi sebenarnya dia bergantung pada sektor yang ada lah. Sektor ni berbeza. Jadi nak kata PE tinggi sangat kalau sektor tu tak bagus, memang ya, tak baguslah, tapi penilaiannya sedikit berbeza. Jadi nak cerita PE ni pun kita boleh buat topik khas tentang PE ratio saja. Sebab ratio-ratio ni Allah banyak. Macam-macam ratio. Kita ada PE ratio, kita ada dividend yield ratio, kita ada current ratio, kita ada net tangible asset, kita ada net asset value, kita ada macam-macam lah. Return on equity, macam-macam. Dan semua ratio tu pun ada kat Bursa Marketplace. Macam-macam. Cuma kita faham tak faham lah kan. Sebab dulu tak belajar basic account. Sebab tu kita tak faham. Jadi hari ni kita kena belajar balik lah.
kena belajar balik. Dan kepada accountant, kepada orang yang belajar accounting, bagi saya you akan amat hargai platform yang disediakan oleh Bursa Marketplace ni. Sebab semua maklumat tu you dah belajar kan, apa itu income statement, apa itu cash flow, apa itu balance sheet, dan apa itu ratio-ratio, dan you faham macam mana nak pilih saham yang baik. Sebab tu para accountant luar sana anda patutnya wajib terlibat dalam dunia pelaburan saham. Jadi sebenarnya semua orang boleh terlibat lah. Okay, macam saya katakan tadi, semua orang boleh terlibat. Tidak semestinya kita ni accountant, semua orang boleh terlibat. Janji kita ada minat yang mendalam untuk belajar menggandakan wang pelaburan kita. Okay, kita belajar gandakan wang, insyaAllah kita boleh menjadi seorang pelabur yang berjaya. Alright, so sebelum kita sudah sejam dah kita bersiaran secara langsung. Terima kasih kepada semua yang mengikuti secara langsung kita pada hari ini. Wah, satu saham hit new high. Saham yang berada di paras tertinggi, dan orang kata ekonomi tak bagus. Kita lihat saham Petronas Dagangan berada di paras tertinggi, meningkat RM1.14, berada di 52 weeks high. Saham Petronas Dagangan tu stesen minyak kan yang ada kat luar sana. Sebab tu saya kata kita tak ada stesen minyak tapi berminat untuk buka stesen minyak. Apa kata kalau kita beli saham syarikat minyak, secara automatik kita juga punya stesen minyak. Jadi orang tanya buat apa, berniaga apa stesen minyak, kat mana tu stesen minyak Petronas tu saya punya. Kan best kan, bukan satu, seluruh Malaysia anda yang punya, sebab anda merupakan sebahagian daripada pemilik saham syarikat tersebut. Itu contohlah. Alright, Ijam Nizam, thank you tuan. Ya, sama-sama, no problem. Okay, so dah sejam kita bersiaran. Bermanfaat tak program hari ini? Saya harap bermanfaat kepada anda. Kita ada, lagi 3 minit. Cepat, apa soalan yang you nak tanya saya, Meh? Saya cuba jawab mana yang boleh. Kepada newbies, terutama yang newbies, mari kita sama-sama berdiskusi dalam ni. Saya rasa saya dah jawab dah hampir semua soalan yang ada ni. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tak ada secara penutup sebelum saya akhiri program kita pada hari ini, nasihat saya lah, sebelum anda terlibat dalam dunia pelaburan ni, pastikan anda lengkapkan diri anda dengan ilmu pelaburan. Jangan terpedaya dengan perkara-perkara yang indah semata-mata. Saya suka ulang, pelaburan, apa juga bentuk pelaburan, kita akan terdedah dengan faktor risiko. Okay. Sebab tu kami berkongsi ilmu pelaburan ni, kita tak cerita tentang bintang, bulan, planet Marik ke planet apa, tidak. Kita bercerita tentang peluang yang ada, iaitu kita belajar bagaimana kita boleh maksimalkan keuntungan, dan kita belajar juga bagaimana kita boleh mengurangkan risiko pelaburan. Okey. Dan bagi saya, sekali lagi, saya suka untuk berkongsi tentang ilmu pelaburan saham ni kerana ia mudah. Kita boleh beli jual saham menggunakan laptop, boleh menggunakan smartphone. Okey, buka akaun saham mudah, hanya perlukan salinan IC dan juga penyata bank. Buka akaun hanya RM10.60. Modal boleh ikut apa yang kita ada. Okey, tak mestinya terpulang. Dia tak ada minima unit dalam pelaburan saham. Kita hanya boleh melabur sebanyak 100 unit. Jadi dia terlalu banyaklah benefit yang sepatutnya kita dapat. Kita boleh beli jual saham di mana-mana saja kita berada. Okey, as long ada akaun saham, as long ada internet. Jadi pakai smartphone, of course ada internet lah. Kita boleh terlibat di mana-mana saja, dan kita tak perlukan masa yang begitu lama. Salah seorang guru saya, iaitu yang saya belajar di Amerika Syarikat tahun lepas di Atlanta, beliau hanya menggunakan 15 minit sepanjang satu minggu untuk memahami apa yang berlaku dalam pasaran, mengkaji satu saham, hanya perlukan 15 minit satu minggu. Dan ini yang kita kongsikan. Kita tak perlukan banyak masa untuk melihat pergerakan saham naik dan turun. Kita hanya perlukan sedikit masa untuk mengkaji saham yang bagus, saham yang berpotensi, dan kita kembangkan dan gandakan wang kita melalui pelaburan yang kita buat. Okey. Dan jangan jadikan pelaburan saham sebagai skim cepat kaya. Dan nasihat saya, tolong hati-hati di luar sana yang ramai menyalahgunakan platform pasaran saham dengan mengambil wang anda, dan kononnya mereka laburkan dan anda akan dapat pulangan tetap. Itu semua salah di sisi undang-undang. Okey, tak ada istilah pelaburan saham ni garanti untung. Tiada istilah labur saham ni kita dapat bulan-bulan. Tiada juga istilah kita bagi duit kita pada pihak ketiga untuk dilaburkan dalam pasaran saham dan menjanjikan pulangan.
hati-hati dengan perkara ini. Dan sebab itu saya nasihatkan, tolonglah, saya rayu ni sebenarnya, carilah ilmu, hadirlah di mana-mana program yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia, oleh mana-mana pihak, termasuk kami di Asia Ahmad Academy, untuk kita sama-sama ambil tahu, kita peduli tentang kewujudan pasaran saham yang setiap hari ada di Malaysia. Dan kita mulakan dengan mencari modal ilmu sebelum kita terlibat. Jangan terburu-buru, tiada apa yang ingin dikejarkan, kerana pelaburan saham memang sentiasa ada di luar sana. Okey, tak perlu kita nak kelang kabut hari ni buka besok nak melabur, tak perlu kita kejar-kejar. Okey, lengkapkan diri kita dulu sebelum kita tahu dulu apa yang berlaku, lengkapkan diri dengan ilmu, barulah kita bertindak untuk melabur dengan menggunakan wang lebihan yang kita ada. Alright, dan saya doakan kepada anda yang mengikuti program kita hari ini mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat pada hari ini. Terima kasih kepada Bursa Marketplace di atas program Chit Chat yang dibuat bersama Bursa Marketplace, dan minggu ni giliran saya untuk berkongsi. Dan insyaAllah setiap minggu saya percaya Bursa Marketplace akan mengadakan program Chit Chat ini. So terus ikuti program-program yang dianjurkan secara online. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh anda luar sana. Okay guys, thank you very much. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.